المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Apabila orang sufi membaca ayat-ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain, berlinangan air mata penyesalan terhadap kekurangan dan kerugian di atas keterlanjuran yang menyebabkan dia jauh daripada Allah. Kemudian dia berpaling menilik keaibannya lalu memperbaikinya, menilik kekurangannya lalu berusaha menyempurnakannya, menilik dirinya lantas menyucikannya. Dia memperbanyakkan amal ketaatan dan kebaikan sebagai beramal dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutilah setiap kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Tuan-tuan muslimin muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izinnya, taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab Haqaiq Anit Tasawuf. Kita berada pada bab taubah dan kita sedang melihat tajuk kecil dalam bab taubat ini adalah kesan daripada taubat. Ada lebih kurang 2-3 perenggan lagi berbaki daripada bab taubat ini. InsyaAllah kita akan habiskan pada malam ini dan kita sambung kembali nanti, boleh jadi selepas hari raya insyaAllah. Bab yang keseterusnya, sifat yang perlu ada pada seorang salik ilallah, orang yang ingin bertaqarrub dirinya pada Allah, mendekatkan dirinya pada Allah, iaitu bab muhasabah. Jadi Syekh telah memetik dalam tajuk kecil kesan daripada taubat ini 2 ayat Al-Quran. Ayat yang terakhir yang kita baca hari itu adalah ayat daripada surah Az-Zariyat ayat 15 hingga 18, yang mana Allah Ta'ala menyebutkan innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zariyat, innal muttaqina fi jannatin wa uyun, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman syurga dan juga berada di dalam syurga yang mana di dalamnya ada mata air. Kemudian Allah Ta'ala sebut akhidhina ma atahum rabbuhum, sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Di sini ada pentafsiran yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, disebut oleh Ibnu Jarir. Beliau mengatakan akhidhina ma atahum rabbuhum. Kalau kita lihat dalam terjemahan yang ada dalam kitab ini, bermakna orang-orang yang bertakwa setelah berada di dalam syurga, maka mereka ini akhidhina ma atahum rabbuhum, maknanya mereka mengambil apa sahaja yang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka di dalam syurga itulah. Sebab sekarang ni bercerita tentang kehidupan orang-orang yang bertakwa nanti di dalam syurga. Jadi bila duduk dalam syurga, berbagai-bagai nikmat yang Allah Ta'ala sediakan kepada orang bertakwa,
maka mereka sedang menikmati kenikmatan tersebut di dalam syurga. Namun di sana ada juga nukilan daripada tafsiran para ulama, antaranya yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, akhidina ma atahum rabbuhum, di situ maksud dia ialah minal faraid. Maknanya orang-orang yang bertakwa ini ketika mereka di dunia dahulu, akhidina ma atahum rabbuhum, mereka ni mengambil dengan makna melakukan apa yang Allah Ta'ala perintahkan, suruh mereka lakukan. Apa yang Allah Ta'ala suruh perintah supaya mereka lakukan, datangkan kepada mereka supaya mereka laksanakan. Kata Ibnu Abbas, minal faraid, daripada perkara-perkara yang difardukan, daripada perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga dengan Ibnu Jarir. Ibnu Jarir menyebutkan amilina bima atahumullahu minal faraid. Di dunia dulu, orang-orang yang bertakwa yang berada dalam syurga, dalam syurga tersebut ada uyun, ada mata air. Ini kerja mereka di dunia dulu, melakukan segala kefarduan yang Allah Ta'ala fardukan kepada mereka. Itu di antara tafsirannya. Kemudian Allah Ta'ala sebut innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Kenapa ulama tak mengambil terjemahan sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Jarir ataupun Ibnu Abbas? Sebab ayat ni dia sebut innahum kanu qabla dhalika muhsinin. Mereka itu sebelumnya, sebelum itu maknanya ketika di dunia dulu, adalah orang-orang yang berbuat baik. Sebab tu ada ulama mengatakan akhidina ma atahum rabbuhum, itu cerita di dalam syurga. Sebab mereka ini adalah orang yang ketika di dunia dulu kanu qabla dhalika muhsinin. Ketika di dunia dulu tu mereka melakukan segala yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Ini ciri-ciri orang yang muttaqin, yang berada di dalam syurga. Malam mereka apa mereka buat? Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Kata Ibnu Abbas, tak berlalu kepada mereka ini, golongan yang istimewa ini, tak berlalu satu malam daripada mereka kecuali mereka pasti akan mengambil sebahagian ataupun sedikit daripada malam itu untuk mereka lakukan ibadat pada Allah. Maknanya tak habis malam dia tu dengan tidur je lah. Walaupun tidur tu adalah benda harus, bukannya benda dosa. Kita tidur pada waktu malam. Tuan-tuan tidur pukul berapa? Pukul 10. Pukul 10 awal sangat, cerita tak habis lagi. Suamiku seorang pendosa, tak habis lagi pukul 10. Pukul 11 lah tak tuan-tuan Habis pukul 11 tu mula bersiap nak naik tidur lah, nak masuk bilik nak tidur. Okey, pukul 11 tidur. Tuan-tuan tidur pukul 11, bangun pukul 6 katakanlah, pukul 6.14 subuh. Tak ada salah pun tuan-tuan. Sebab apa? Tidur harus perbuatan dia, bukan dosa tidur ni. Tapi bagi orang yang ingin mencari lebih di sisi Allah Ta'ala, maka ruang dan peluang yang diberi oleh Allah Ta'ala yang sangat luas, sangat besar ialah di waktu sahur. Maknanya sepertiga daripada malam. Maknanya hujung-hujung pukul 5, 5.30 dekat nak masuk waktu subuh, tukanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka ini orang yang sedikit tidur dan banyak berjaga. Ataupun di waktu malam mereka mesti ada, sebelum subuh itu mereka dah bangun berjaga malam ataupun melakukan ibadat qiyamul lail lah kita panggil, bertahajud, bertasbih, berwitir dan sebagainya lah. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, mereka ni bangun pada waktu malam tu buat apa? Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan akhir malam, yakni pada waktu sahur,
mereka memohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Ni kalau tak tahu nak buat benda, tak tahu nak buat gapo waktu malam, waktu sahur tu, kita tak tahu nak buat apa, maka beristighfarlah. Karena orang-orang yang muttaqina fi jannatin wa uyun ni, yang Allah Ta'ala sebut kanu qabla dhalika muhsinin, mereka ni adalah orang-orang muhsin, orang-orang yang baik ni. Di waktu sahur itu mereka duduk beristighfar kepada Allah. Dah selesai, dah semayang sunat katakanlah, pukul 5 dah standby dah atas jadah, contoh pukul 5 dah standby atas jadah, ke dak lagi? Dak lagi dak lagi, 5.30 lah. 5.30 katakanlah, 5.30 nak sampai pukul 6 suku. Boleh lah buat buat 4 rakaat ke 6, lepas tu 3 witir, sempatlah tu pukul 5.30. Tapi kalau pukul 6 baru bangun, baru duduk atas jadah, sempat witir lah kot, tu pun laju-laju. Pukul 6 sempatlah witir 3 rakaat, tu pun baca wasal, laju-laju, sempatlah. Tapi kalau pukul 5.30 duduk atas jadah dah, sempat sunat wudu dulu, kemudian sunat apa lagi nak buat, sunat hajat ke nak buat, sunat apa lagi, nak istikharah ke nak itu nak ini, sempat lagi dah 2, 3, 4 rakaat lagi kita boleh buat kalau 5.30. Baik, cuma nak sebutnya, kalau dah habis selesai semua dah tutup dah dengan witir, masa ada lagi nak buat apa? Istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun, beristighfarlah pada Allah Ta'ala pada waktu tersebut. Nak istighfar daripada apa? Ada ulama susun maratibud dzunub, martabat dosa. Kita ada apa? Dosa yang jenis macam mana? Yang paling besar sekali ialah dosa syirik. Yang paling besar sekali kufur. Bila asalnya kufur, kemudian kembali kepada Islam, kembali kepada fitrah, memeluk Islam, istighfar daripada kekufuran zaman kita kufur dulu. Ataupun boleh jadi kita tak terlibat, boleh jadi terlibat dengan apa? Riddah, murtad. Apa sebab? Mengkafirkan orang yang tak kafir. Contoh, duk beria sangat berlaku zaman kita hari ini ni. 2, 3, 4 hari ke, ataupun minggu-minggu lepas lah, duk berlaku benda-benda macam ni, mengkafirkan ahlul millah, orang yang sama-sama satu kiblat dengan kita, bersyahadah sama dengan kita, semayang serupa dengan kita bagi tahu dia kafir. Maka Nabi sebut dalam hadis sahih, kalau kita kata pada orang kafir, orang tersebut tak betul kafir, kafir itu balik pada kita. Tu ada satu hadis yang Nabi sebut. Hadis ni kalau tak silap diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman, seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah bin Yaman ini dia terkenal, ulama sebut dia terkenal dan masyhur mutakhassis. Bidang pengkhususan dia adalah pada hadis-hadis fitan. Hadis tentang peristiwa yang akan berlaku di akhir zaman. Ini pengkhususan ataupun spesialis Hudzaifah bin Yaman. Maknanya kalau kita nak tengok tentang hadis-hadis fitan, tuan-tuan boleh kumpul tengok hadis-hadis yang diceritakan oleh Hudzaifah bin Yaman. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Hudzaifah bin Yaman. Hudzaifah menceritakan baginda Nabi SAW pernah sebut, "Inna mimma atakhawwafu alaikum." Nabi kata, sesungguhnya di antara perkara yang aku bimbang dan takut berlaku kepada kamu, tak berlaku lagi pada zaman Nabi, berlaku di hujung usia dunia, maknanya di akhir zaman berlaku. Antara yang aku takut berlaku ialah rajulun qara'al Quran. Seorang lelaki, Nabi gambarkan, satu kumpulan yang qara'al Quran, baca Quran. Dia orang ni baca Quran, bahkan Nabi kata hatta idza ru'iyat bahjatuhu alaih, sehinggalah kita melihat bahawa indahnya mereka ni dengan Quran. Apa
Apa yang dimaksudkan oleh Nabi sehingga mereka ini dilihat indah dengan Quran, sehingga mereka ini dilihat soleh dengan Al-Quran yang mereka baca, dengan perjuangan mereka terhadap Quran, dengan dokongan mereka terhadap Quran. Kalau waktu saya mengaji dengan Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki, istilah yang dia biasa guna ialah mendakwa bahawa diri adalah pendukung sunnah, tapi padahal bukan pendukung sunnah. Dia selalu guna istilah pendukung sunnah. Sebab apa? Perjuangan syiar yang dibawa adalah Quran sunnah, Quran sunnah. Kita nak balik pada Quran, nak balik pada sunnah. Dua ni je. Kita tak nak lagi berpandukan kepada para ulama. Kerana ulama tidak maksum, yang maksum hanyalah Nabi sahaja. Dan Nabi hanya bawa dua, Quran dan hadis sahaja. Nabi sebut antara benda yang aku bimbang ialah satu orang yang datang nanti, dia baca Quran. Bahkan sehingga dia dilihat indah dengan Quran. Cantik dia punya dengan Quran. Hidup dia dengan Quran. Dakwah dia dengan Quran. Bahkan Nabi sebut, dia ni bukan setakat baca Quran dan nampak indah dengan Quran. Wa kana rid'an lil Islam. Bahkan dia adalah orang yang memperjuangkan Islam. Tapi sampai satu masa, ghayyarahu ila ma syaa. Tuhan boleh tukar orang ni. Daripada asalnya demikian keadaan dia, sehingga dia jadi fansalakha minhu, tarakahu, faraqal Quran. Dia tinggal Quran dan dia buang Al-Quran tersebut. Maknanya dia buang hukum hakam yang Quran pandu. Dia buang panduan yang ada daripada Quran. Sehingga dia jadi seorang yang memerangi hatta jirannya sendiri dengan pedang, dan dia melemparkan jirannya itu bisyirki. Nabi kata, dia lemparkan dengan kalimah engkau syirik, engkau kafir. Lalu Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ayyuhuma, yang mana satukah yang layak dihukum dengan syirik? Adakah ar-rami atau al-marmi? Adakah yang melontarkan dengan syirik itu ataupun yang melontar ataupun yang dilontar dengan syirik? Maka Nabi kata bal ar-rami, bal ar-rami, bal ar-rami. Nabi kata, bahkan Nabi kata yang selayaknya disyirikkan, yang jatuh syirik ialah ar-rami, yang melontarkan syirik. Ulama menghuraikan hadis ni, saya pernah dengar kupasan daripada seorang syekh. Dia menyebutkan jiran ini tak semestinya jiran yang ada di sekeliling rumah. Boleh jadi jiran daripada, yang dimaksudkan di situ ialah jiran negara dengan negara, negeri dengan negeri, satu kumpulan dengan satu kumpulan. Itu maksud jiran yang ada dalam hadis Nabi. Itu huraian yang pernah saya dengar syekh sebut. Maka ini di antara boleh jadi jenayah yang pernah kita buat. Boleh jadi. Tak kata tuan-tuan ni, contoh. Mudah menghukumkan orang yang tidak sealiran dengan kita kafir dan syirik. Maka kalau kita dah sedar, dah kembali kepada jalan yang betul, kita tak berhak untuk mengkafirkan orang yang satu, bersyahadah sama dengan kita, bersolat sama dengan kita, menghadap kiblat sama dengan kita. Kita bukan orang yang layak untuk menghukum mereka syirik atau kafir. Bila dah sedar, maka waktu itulah untuk kita bertaubat kepada Allah. Ni guna waktu pagi. Wabil ashari yastaghfirun. Tu kalau ada dosa tu. Sebab tu kena cermat isu ni. Isu ni duk jadi macam mudah sangat mengkafirkan orang. Yang mengkafirkan budak mentah. Yang boleh jadi setitis air, setitis pena pun tak faham agama lagi. Tapi mengkafirkan orang yang boleh jadi lebih tinggi, lebih dalam ilmunya berbanding dengan dia. Gopoh. Semangat saja ada tanpa ada fahaman terhadap agama, sehingga benda tersebut berlaku jadi benda yang sangat mudah untuk keluar daripada mulut seseorang. Itu jadi benda yang benda macam ni dia termasuk dalam kumpulan ni, termasuk dalam kalangan digelar sebagai al-khawarij, orang yang terkeluar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah tidak pernah menghukum orang yang bersyahadah sama-sama dengan kita, bersyahadah dengan dua syahadah, kemudian beribadat, solat dan sebagainya sama dengan kita lagi, menghukumkan mereka itu dengan syirik ataupun kafir, tidak.
Jadi ini berlaku. Saya sebut contoh maratibud dzunub ni, hukum apa, susunan dari sudut dosa-dosa yang mungkin pernah kita lakukan. Kalau kita tak pernah terlibat dengan persoalan ini, kita tak pernah mengatakan orang tu syirik, orang ni kafir dan sebagainya, okey, alhamdulillah. So apa lagi yang tinggal pada kita? Dosa seterusnya yang perlu kita minta ampun dengan Allah adalah al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ni yang macam mana? Dosa-dosa besar ni ada ulama sebut dosa-dosa yang dijanjikan hukuman hudud atasnya, maka itu dianggap sebagai dosa besar. Ataupun dosa besar ni disebut oleh ulama ialah dosa-dosa yang dijanjikan seksa yang besar. Dosa seksa laknat daripada Allah Ta'ala, maka itu adalah dosa besar. Maka bertaubat daripada dosa besar. Kalau kita dosa besar pun tak terlibat juga, tak pernah terlibat dalam hidup kita dosa besar, maka kita berpindah ke tertib yang berikutnya ialah as-saghair. Tapi al-kabair ni pun ghalib kita tak lepas. Boleh jadi berzina tidak, mencuri tidak, macam-macam perbuatan yang zahir boleh jadi kita tak buat. Yang kita terlibatnya ialah mengumpat, caci orang, mengadu domba, jadi namam, jadi macam-macam lagi lah yang berbentuk percakapan lisan ataupun penulisan kita dan sebagainya. Itu boleh jadi kita terlibat dengan kabair. Baik. Yang ketiga, yang keempat, kalau tak terlibat juga dengan kabair, apa lagi yang nak minta ampun dengan Tuhan ni? Saghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil ni contohnya apa? Contoh, kita melihat seorang muharramah, seorang perempuan yang diharamkan, kita melihatnya dan kita merenungnya, melihat dengan tenung, perbuatan tersebut dianggap sebagai dosa kecil. Maka itu perlu kepada taubat juga. Nanti saya akan sebut berkenaan dengan hadis wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, yang boleh menghapuskan dosa tu. Baik, itu dosa kecil. Yang kelima, kalau tak terlibat juga, yang kelima ni pun tak ada juga dosa, nak hampir kepada maksum. Ni kita ni kalau tak ada. Yang kelima ialah yang Allah Ta'ala sebut al-lamam. Yang kelima Allah Ta'ala sebut alladzina yajtanibuna kaba'iral ithmi wal fawahisha illal lamam. Lamam jadi buat orang-orang yang menjauhi kabair dan fawahish. Allah Ta'ala sebut dalam ayat tersebut kecuali, kecuali maknanya tak menjauhinya. Apa dia? Al-lamam. Apa al-lamam? Al-lamam ni ulama kata dosa kecil, kita hanya buat sekali saja dosa tu, lepas tu terus tinggal. Itu dipanggil al-lamam. Istighfar, taubat juga daripada tu. Ataupun ulama menguraikan lamam ni ialah saghairus saghair, dosa yang kecil, lebih kecil daripada dosa kecil lagi. Itu al-lamam. Contoh dia apa? Contoh, kita keluar daripada rumah, tak ada niat pun nak tengok janda, tapi dah kita lalu tepi jalan tertengok. Beza dengan tadi. Yang tadi tu idamatun nazar, tengok, dan idamatun nazar, kita tenung dia, kita tengok lama dalam keadaan kita tahu tu benda yang tak boleh. Tu dia termasuk dalam saghair. Yang ni masuk dalam lamam, kita tak ada niat nak tengok tapi tertengok, tetap rasa salah juga, sebab benda itu adalah benda yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala suruh ialah tundukkan pandangan matamu kepada lelaki ajnabi ataupun perempuan ajnabiyah. Yang tu agama aja. Tapi kita tak buat, maka yang tu termasuk daripada lamam. Tu 5, kufur, riddah, kemudian kabair, saghair, kemudian saghairus saghair, dan lamam. Itu di antara dosa-dosa yang perlu diistighfar, yang perlu kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas tu kita kata kecil ya dosa ni, tak ada apa. Dia ulama tasawuf, orang-orang sufi, dia tak memandang lagi dosa itu dosa kecil ataupun dosa besar. Saya pernah sebut, bahkan dia memandang kepada siapakah dosa itu dilakukan.
Kita buat tu kita melanggar perintah siapa? Bukan masalah besar ataupun kecil, tapi kita melanggar perintah siapa? Perintah Allah. So bila kita langgar perintah Allah, walaupun dosa itu ulama kategorikan sebagai kecil, tapi dia tetap besar bagi ahli sufi, bagi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu duduk dalam keadaan beristighfar, wa bil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka orang-orang yang muttaqin, yang muhsinin tadi duduk beristighfar, mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tu kalau tak tahu nak buat apa, istighfar daripada banyak-banyak dosa tadi. Apabila orang sufi membaca ayat-ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain, dua ayat ni lah maknanya dia sebut kat sini, maka berlinangan air mata penyesalan mereka. Ini tiap-tiap pagi dalam satu hadis sahih kan, Nabi sebut innallaha yanzilu kulla lailah. Allah Ta'ala, yakni rahmat Allah Ta'ala ni turun mendekati hamba-hambanya tiap-tiap malam. Tiap-tiap malam, bukan bulan Ramadan, tiap-tiap malam ni. Bukan khusus untuk Ramadan ni. Ramadan lebih-lebih lagi. Ini tiap-tiap malam. Nanti pagi esok rahmat Allah Ta'ala mendekati hamba-hambanya, turun ila sama'id dunya, sehingga ke langit yang pertama, langit dunia ni. Hina yabqa thuluthul lail, ketika mana 1/3 daripada malam. Waktu tu ialah waktu 1/3 daripada malam, maknanya hujung malam. Apa yang Allah Ta'ala tanya? Hal min ta'ib fa'atubu alaihi. Allah Ta'ala pula tanya, ada tak fulan bin fulan, hamba-hamba aku yang nak bertaubat kepada aku nak ampunkan dosa dia? Ada tak hamba-hamba aku hal min mustaghfir fa'aghfirulah? Ada tak hamba-hambaku yang nak minta ampun, yang nak beristighfar, minta ampun dengan aku nak ampunkan dosa dia? Dan Allah Ta'ala tanya, hal min sa'il fayu'ti su'lah. Dan ada tak orang-orang yang berhajat, ada hajat, nak minta hajat kepada aku nak kurniakan hajat dia. 3 benda. Satu, Allah Ta'ala tanya, ada tak orang yang nak bertaubat, aku nak terima taubat dia. Ada tak orang yang nak beristighfar, minta ampun, aku nak ampunkan dosa dia. Dan ada tak orang yang nak minta hajatnya kepada aku nak tunaikan hajat dia. Tapi persoalannya ialah kita duduk di mana? Seruan ni tuan-tuan, Nabi sebut hatta yatlu'al fajr, sehinggalah naik fajar, maknanya sehingga masuk waktu subuh, sehingga orang azan. Allah Ta'ala duk tanya, tak ada ke orang yang nak minta ampun? Siapa kita ni tuan-tuan sehingga Allah Ta'ala bagi tawaran? Siapa kita ni tuan-tuan? Ad-dha'iful dhalilul mudnib. Kita ni adalah orang yang hina, dina, miskin. Kita ni orang yang mudnib, orang yang pendosa kita ni. Tak sepatutnya pun Al-Karimul Aliyul Azim, Allah Ta'ala yang maha mulia, maha tinggi ni menawarkan kepada kita. Tapi begitulah tuan-tuan, rahmat dan kasih sayang daripada Allah kepada hamba dia. Tiap-tiap malam Allah Ta'ala tanya, tak ada ke hamba-hambaku yang nak bertaubat, yang nak minta ampun, yang ada hajat? Tapi tak ada seorang boleh nanti bangun untuk minta dengan Allah. Yang dia pergilah jumpa mana-mana orang. Tolonglah bagi aku pinjam duit, nak berhutang dia, sesak duit. Tolonglah anak aku tak jadi orang, tolong doa supaya anak aku jadi orang berakhlak baik sikit. Anak belajar tak erti, tak minta dengan Allah Ta'ala juga, minta dengan manusia. Apa-apa pun semua dengan manusia dulu. Allah Ta'ala sebut dalam hadis Nabi. Nabi sebut, Nabi menyatakan dalam hadis sahih ni, hatta orang yang ada masalah, ada hajat dan sebagainya, pada waktu itu Allah Ta'ala nak kabulkan doa tersebut. Sepatutnya orang-orang salik ila Allah ni, orang-orang yang nak mendekatkan diri pada Allah, waktu itulah waktu yang direbut untuk dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Sujud dengan sujud yang lama dia waktu tu, mintalah dengan Allah Ta'ala. Antara doa ataupun antara ucapan yang pernah saya terima ialah, di antara ungkapan doa yang menyebabkan makin cepat kabulnya ialah baca dalam ucapan dalam doa-doa kita, Allahumma ya musabbibal asbab,
wa ya fatihal abwab, wa ya sami'al aswat, wa ya qadiyal hajat. Semua tu panggilan pada Allah Ta'ala aja. Wahai Tuhan yang merupakan musabbibul asbab, Tuhanlah yang mendatangkan asbab-asbab. Wahai Tuhan yang fatihal abwab, Tuhanlah yang membuka segala pintu. Wahai Tuhan yang sami'al aswat, wahai Tuhan yang mendengar suara-suara. Wahai Tuhan yang qadiyal hajat, dan wahai Tuhan yang mengkabulkan, menerima segala hajat-hajat yang diminta kepadanya. Itu di antara rayuan-rayuan yang sepatutnya ada bermain di lisan kita hamba. Sebab kalimah-kalimah itu semuanya menzahirkan kedhaifan diri kita. Menzahirkan betapa kita ini tak punya apa-apa. Tak mampu untuk buat apa-apa. Andai Allah Ta'ala tak fatihal abwab, tak buka pintu hati kita untuk melihat dosa, tak nampak dosa. Andai Allah Ta'ala tak mendatangkan asbab untuk kita jadi orang yang sedar, tak sedar. Tuan-tuan tengok cerita Kak Long ke 2-3 minggu ni. Kita tengok. Orang ramai duk caci kan, tuan-tuan eh? Tuan-tuan tak baca, tuan-tuan ni bagus, soleh. Tuan-tuan tengok boleh jadi Allah Ta'ala jadikan jalan tersebut adalah asbab untuk orang itu bertaubat. Kalau dia tak di viral, tak diketahui perbuatan dia, boleh jadi dia terus dengan perbuatan dia. So macam mana aku nak si fulan bin si fulan ini jadi insaf, jadi sedar dan kembali kepada aku. Allah Ta'ala buat skrip ceritanya begitu berlaku. Kemudian akhirnya setelah viral, dia minta maaf, dia minta nak ajar anak dia minta itu, ini dan sebagainya. Saya sebut boleh jadi Allah Ta'ala jadikan dia sebagai asbab untuk seseorang itu jadi baik. Tapi orang bukan setakat nasihat je. Jarang sangatlah kalau kita baca dalam komen tu nasihat, yang banyaknya kutuk. Takut-takut kita yang kutuk nanti berlaku pada kita, na'udzubillahi min dzalik. Sedangkan Allah Ta'ala nak jadikan itu asbab. Sebagaimana orang yang tuan-tuan bayangkan, sebelum ni kita baca kisah seorang lelaki yang membunuh 1000 pun Allah Ta'ala buka pintu taubat untuk dia. 100 orang pun Allah Ta'ala masih bagi ruang dan buka pintu untuk dia bertaubat. Buka pintu hati dia untuk dia bertaubat pada Allah Ta'ala. Ini kan manusia yang tak pernah bunuh orang. Kau ada dalam masjid ni yang pernah bunuh orang? Cuba angkat tangan nak tengok. Saya nak panggil polis. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada dalam masjid ni yang datang ni, tuan-tuan, pernah bunuh orang. Tapi dengan kesalahan yang simple kita keji dia. Kita caci dia, kita maki dia. Kesalahan yang boleh diubah, boleh jadi dia merupakan asbab untuk seseorang itu berubah. Kita dah ambil part untuk kita berdosa pula. Orang tu Allah Ta'ala jadikan asbab untuk dia beralih jadi baik. Kita yang baik beralih jadi jahat pula itu. Bahaya dalam hidup kita. Sebab tu saya pernah sebut, ulama mengajarkan dalam situasi-situasi hari ini, banyakkan beruzlah tangan. Banyakkan beruzlah tangan, mengelakkan kita daripada komen. Baik. Nak berhabis sikit lagi ni, saat kita habis sambung lepas raya bab muhasabah pula. Mana tadi? Apabila orang sufi membaca ayat-ayat ini dan juga ayat-ayat yang lain, berlinangan air mata penyesalan terhadap kekurangan dan kerugian di atas keterlanjuran yang menyebabkan dia jauh daripada Allah. Kemudian dia berpaling, menilik keaibannya lalu memperbaikinya, menilik kekurangannya lalu berusaha menyempurnakannya, menilik dirinya lantas menyucikannya. Dia memperbanyakkan amal ketaatan dan kebaikan sebagai beramal dengan sabda Nabi SAW. Nabi sebut, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu Nabi sebut. Dan ikutilah setiap kejahatan dengan kebaikan, nescaya kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Ini Al-Qadhi Iyad. Al-Qadhi Iyad pernah sebut, dia kata saghairudz dzunub, dosa-dosa kecil, mukaffaratin bima yatba'uha minal hasanat. Dia kata dosa-dosa kecil akan diampunkan dengan kita melakukan kebaikan. Kemudian dia kata begitu juga, dia kata dengan dosa-dosa besar.
yang dilakukan secara sembunyi. Maknanya tak ada orang tahu kita buat dosa besar, tapi dibuat secara sembunyi. Yang tu pun kata Qadhi Iyad termasuk juga dalam hadis ni. Allah Ta'ala boleh ampun dosa besar yang dibuat secara sembunyi itu dengan kita buat kebaikan. Lepas kita buat dosa besar secara sembunyi, kita buat kebaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun. Tapi dia kata kalau dosa besar tu dibuat secara zahir, secara terang-terang, sehingga dibawa ke mahkamah, didakwa perbuatan kita tersebut, maka dikata pada masa itu berhajat kepada taubah. Tu bagi Qadhi Iyad. Adapun Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, Al-Imam Al-Ghazali ajar pada kita yang Nabi maksudkan dengan wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha ni. Setiap kejahatan disertai ataupun diiringi dengan perbuatan baik akan menghapuskan dosa kejahatan tersebut. Kata Imam Al-Ghazali, yang sejenis dengannya. Maksudnya apa? Kalau dosa itu kita buat menggunakan mata, maka setelah kita buat dengan mata kita dosa tadi, balik ke rumah tadi duk pi tengok janda kat kedai roti canai tadi. Balik rumah kita buka Quran baca. Perbuatan tu dua-dua dengan mata. Tadi pun dengan mata, balik rumah baca Quran pun dengan mata. Ada lagi ulama bagi contoh, duduk iktikaf, duduk di dalam rumah Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan berjunub, dosa. Duduk dalam keadaan haid, dosa. Maka macam mana nak hapuskan dosa tersebut? Atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Hapusnya ialah dengan cara kita beriktikaf di dalam masjid. Gitu, biar serupa. Maknanya tadi kita dengar dengan telinga, balik dengar Quran pula dengan telinga, dengar tazkirah, dengar zikir dan sebagainya. Baik, itu secara ringkas. Last, Syekh Ahmad Zarruq rahimahullah ta'ala menyebut di dalam qawaidnya, kata beliau, dakwaan orang yang mendakwa dikira dari natijah dakwaannya. Jika natijahnya zahir maka nyatalah, jika tidak maka ia adalah pendusta. Taubat yang tidak membawa kepada takwa adalah batil. Takwa yang tidak zahir bersamanya istiqamah adalah rosak. Istiqamah yang tidak disertakan dengan wara' tidak sempurna. Wara' yang tidak menghasilkan zuhud adalah kekurangan. Zuhud yang tidak ditinggikan dengan tawakal adalah kering. Sementara tawakal yang tidak membuahkan sepenuh tumpuan terhadap Allah daripada yang lain dan kembali kepada Allah adalah gambaran yang tiada hakikat. Yang ni kadzab. Dipanggil apa? Taubatul kadzabin ala atrafil lisan. Taubat para pendusta ni duduk di lisan je. Nak taubat dah, tak taubat pun dipanggil dakwi tu. Itu dipanggil taubat al-kadzabin, pendusta. Kesahihan taubat terselah ketika mengingkari perkara-perkara yang diharamkan. Manakala kesempurnaan takwa wujud bila mana kita tidak memandang kecuali Allah. Istiqamah akan timbul dengan menjaga wirid-wirid tanpa mengada-ngadakan bid'ah dan wara'. Bid'ah sini maknanya bid'ah dalalah muharramah, bukan bid'ah yang kita faham yang cuba dimomokkan dalam masyarakat kita, tidak. Bid'ah sini maksudnya bid'ah dalalah muharramah, bid'ah yang sesat yang diharamkan. Dan wara' akan wujud bila seseorang itu meninggalkan perkara yang diragui di tempat-tempat yang dia mahu. Jika tidak maka wara' tidak akan wujud. Akan datang insya-Allah muhasabah, definisi ataupun ta'rif. Wallahu a'lam wa ilmuhul